Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi ini saya ingin membincang sikit tentang KSP. Ini pertama kali saya ingin mengucapkan sebagai ahli atau rakyat dari Kedah yang mengucapkan junjungan terima kasih kepada Baginda Sultan Kedah yang telah memberikan ucapan Baginda yang ingin melihat perkembangan KSP atau Kulim airport itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi justru itu kita meminta kerajaan negeri di bawah pimpinan yang ada sekarang ini untuk memberi tumpuan, memberi segala tenaga untuk menjayakan airport ini demi untuk kebaikan rakyat negeri Kedah. Namun demikian, apa yang kita lihat ialah KSP ini telah bermula sejak 2013. Idea yang dicetuskan oleh Menteri Besar ketika itu iaitu Datuk Seri Mukhris Mahathir yang ingin membuat satu perubahan baru kepada negeri Kedah yang mencadangkan airport di Kulim. Namun demikian, Datuk Seri Mukhris sebagaimana kita ketahui bahawa ia telah ditamatkan perkhidmatannya pada 2016 dan usaha ini agak terbatas ataupun tergendala. Setelah beliau kembali menjadi Menteri Besar pada tahun 2018, usaha ini telah digiatkan semula. Telah diusahakan untuk dibawa ke peringkat pengetahuan kerajaan pusat, dan sebagaimana kita ketahui dan saya selaku pegawai khas ketika itu melihat bahawa usaha ini telah mendapat perkenan ataupun telah mendapat persetujuan daripada kerajaan pusat, di mana ketika itu Menteri Ekonomi saudara ataupun Datuk Seri Azmin Ali telah pun memberikan persetujuan untuk melaksanakan KSP ini. Begitu juga hayat Datuk Seri Mukhris tidak panjang sebagai Menteri Besar. Beliau telah pun dijatuhkan pada Mei 2020 dan disambung oleh ataupun diganti dengan Datuk Seri Sanusi Mak Nor. Jadi apa yang kita lihat bahawa sepanjang tempoh yang telah dirajui oleh Datuk Seri Sanusi ataupun kadang-kadang kita selesa panggil dia Sanusi, dia telah pun melihat cadangan ini dan membawa cadangan ini secara terus kepada kerajaan persekutuan waktu itu. Dan daripada pemerhatian dan juga bacaan, kita lihat bahawa projek itu telah juga mendapat perkenan Menteri Ekonomi kerajaan pusat, iaitu Datuk Mustafa Muhammad yang telah datang ke Kedah untuk melihat taklimat itu pada hujung tahun 2020. Apa yang menjadi persoalan kita ialah kenapa projek ini tidak diusahakan dengan lebih gigih dalam konteks semasa pemerintahan bersama, iaitu Pakatan Perikatan Nasional dengan kerajaan negeri. Waktu itu kita melihat bahawa usaha-usaha untuk membawa kertas cadangan yang lebih konkret tidak dilakukan dan sehinggalah apabila Kerajaan Perikatan Nasional telah kalah dalam pilihan raya 15 pada November 2022, usaha ini mula digiatkan semula oleh Datuk Seri Sanusi. Beliau telah menghantar cadangan dalam bulan 3, iaitu beliau mengharapkan Perdana Menteri ketika ini memberikan kelulusan terus kepada beliau. Kita merasa amat aneh, Perdana Menteri yang naik bulan 11 dengan penyusunan kabinetnya sehingga bulan 12
ketiba kecadangan yang dihantar pada bulan 3 terus diminta untuk diluluskan. Ini satu perkara yang pelik bagi kita. Dalam masa 4 bulan ataupun 5 bulan, beliau menghendaki Perdana Menteri untuk meluluskan projek beliau yang besar itu tanpa ada kelulusan daripada pihak-pihak yang sepatutnya memberi kelulusan. Umpamanya kita tahu pihak yang penting dalam hal ini ialah National Aerospace Strategic Planning, iaitu yang di mana NASP ini di bawah Kementerian Pengangkutan. Mereka yang mengetahui selok-belok pengangkutan udara seharusnya mendapat urusan mereka dulu. Jadi benda ini tidak dibawa dan diminta terus kelulusan kepada Datuk Seri Anwar, dan dijajalah sebagai modal politik bahawa Perdana Menteri PMX tidak prihatin kepada rakyat Kedah kerana tidak meluluskan projek ini. Padahal tuan-tuan, kita melihat bahawa ini nak membuat kapal terbang ini bukan satu benda yang kita kata seperti nak buat stesen bas. Ia nak buat satu projek yang besar. Sudah tentulah dia melibatkan banyak agensi. Agensi yang paling penting ialah MOT, Ministry of Transport ataupun Kementerian Pengangkutan yang menjaga hal ehwal udara. Kerana airport Kulim itu adalah berkaitan dengan airport Kepala Batu-Bos, di mana airport Batu-Bos adalah airport TUDM, di mana di situ ada latihan-latihan yang dijalankan di situ. Begitu juga ia berkaitan dengan International Airport of Penang, iaitu airport antarabangsa Penang yang juga mempunyai kesibukan penerbangan yang lalu di situ. Juga kita harus sedar bahawa airport Kepala Batas, laluan untuk ke Kuala Lumpur ialah melalui ruang udara Kulim juga. Jadi ini adalah faktor-faktor yang perlu diambil kira, kerana nyawa manusia tidak boleh difikir begitu mudah. Jadi oleh kerana itulah apabila dihantar kepada NASP, kelulusan yang dia nak ambil agak lama. Namun demikian, atas dasar politik, Menteri Besar Kedah telah mencaci Perdana Menteri sehingga mengatakan beliau dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan sebagai seorang Menteri Besar. Jadi saya ingin beritahu Sanusi bahawa sebenarnya kita lihat dalam perancangan melaksanakan KSP ini, walaupun dia mengatakan bahawa semua perbelanjaannya itu akan dibiayai oleh swasta, namun kita harus ingat bahawa kerajaan pusat akan terlibat dalam konteks pertambahan pegawai-pegawai yang akan menjaga airport tersebut, antaranya polis, custom, immigration, bomba, dan ini semuanya memerlukan duit kerajaan pusat yang saya tidak jangka ianya sedikit, yang mungkin mencecah ratusan juta ataupun bilion untuk membina bangunan-bangunan dan juga membuat segala kelengkapan-kelengkapan yang ada di situ. Jadi oleh kerana itulah kita berharap bagi Menteri Besar Kedah ini, dan kita menjunjung kasih kepada Tuanku yang telah memberikan pengharapan agar projek ini dijalankan. Jadi supaya perancangan yang hendak dibuat itu boleh memberikan satu impak yang baik kepada rakyat, namun demikian harus mengambil kira keadaan yang ada untuk memastikan supaya semua aspek yang saya sebutkan tadi, aspek keselamatan rakyat, keselamatan penerbangan, itu diambil kira untuk dijadikan sebagai satu yang mutamat bagi kepentingan rakyat dan juga negara sekian seluruhnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.